Hai, Assalamualaikum. Saya Hisham. Pagi ni saya daripada Syam Kuwait ya. Just saya tunjukkan. Okey. Pagi ni saya just nak santai-santai dengan you all. Saya nak cerita pasal pengalaman saya lah. Pengalaman saya uh, sebelum saya berniaga Dobi. Saya sebenarnya saya dah berniaga Dobi ni hampir 22 tahun ya di Panindah, dan banyak pengalaman sebelum tu yang saya mengharungi macam-macam pengalaman untuk sampai ke tahap ini ya. Baik, antaranya dulu kalau dulu saya bekerja dengan bankers ya. Kemudian saya berhenti, saya bekerja pula dengan developer company, right? Tapi kerja sebenarnya saya tak berapa suka kerja dengan orang. So saya pernah jadi model part time. Saya dah pernah menjadi model kelakar kan. Muka macam ni jadi model Tapi betul. Saya jadi part time. Buat masa tu saya ialah pergi gym, badan ada segak sikit lah. Alright. So, itu kerja yang saya buat. Saya jadi talent scout. Saya cari model-model yang ekstra nak yang nak berlakon, iklan sebagainya kan. Itu kerja-kerja part time saja. Saya tak minat bekerja dengan orang ni kan. Kemudian saya berniaga. Macam-macam perniagaan yang saya buat ya. Tapi malangnya saya jatuh sakit ya, sebab tak tahu apa puncanya ya. Jatuh sakit sehingga kan bila saya di hospital, doktor pun tak bagi harapan kat saya, sehingga ada ketua nurse tu dia cakap dengan saya, miracle can happen. Itu saya dengar dia cakap macam tu. Sebenarnya saya ada keadaan yang teruk masa tu masa saya masuk hospital tu. Jadi kata miracle can happen. Saya sungguh-sungguh berpegang pada cakap dia tu. Alhamdulillah. Lepas tu saya bertambah sembuh, bertambah baik Dan dalam perjalanan saya tu, macam saya kata, saya kenal isteri saya dulu sebagai kawan saya lah. Dia lah banyak membantu saya, memberi semangat saya, dan kami berniaga. Susah payah lah permulaannya ya. Saya buat apa saya buat meniaga makan. Ada semasanya saya meniaga, pernah saya meniaga di pasar malam. Buat ikan bakar. Kuali tu panas sangat. Kebetulan pula meja yang saya gunakan meja plastik. Jadi cair meja tu terbalik. Jadi orang gelakkan saya. Saya pun menangis dalam hati lah. Kita baru nak berniaga kan, kena gelak. Bulan puasa pula tu percubaan saya yang pertama. Ini cerita zaman-zaman dulu Tapi alhamdulillah perkara itu tidak menjatuhkan saya, tidak menegatifkan saya Kemudian saya buat macam-macam bisnes, termasuk sekarang ni saya buat Dobi. Saya hampir 22 tahun dah buat Dobi. Saya ada buat Dobi, saya ada buat chalet, dan juga untuk bila lockdown ni saya berjinak-jinak lah dengan online, buat kowe saja-saja nak jinak-jinak lah. Alright. So alhamdulillah, banyaklah selama 22 tahun untuk saya macam-macam lah ya. Pertama saya bersyukurlah. Saya dulu tu memang agak liar orang ni ya, selalu pergi disco. Mungkin sebab itulah saya ditakdirkan jatuh sakit ya, mungkin saya tak tahu kenapa saya sakit yang teruk sangat macam doktor pun tak dapat trace sakit saya sakit apa Tapi alhamdulillah saya sihat sekarang. Sampai masa tu doktor pun bagi saya tempoh 3 tahun sebenarnya. Okey. Baik, alhamdulillah sekarang saya sihat sampai dah 50 tahun. 54 tahun saya. Baik. Maka saya dengan isteri saya lah yang banyak memberi support saya
Jadi kami sama-sama struggle lah sebenarnya. Jadi cerita pasal pengalaman saya. Kami bermula buka Adobe. Adobe tu pun saya dapat mesin tu saya beli murah je, 12,000 daripada orang. Saya beli second hand. Saya buka, saya bawa ke kedai saya di Panai Indah. Saya buka bersama isteri saya. Kami menjalankan dengan Adobe. Alhamdulillah, banyak ujian, banyak kesukaran permulaan tu, tapi kerana kami ni sabar, dapat bertahan sehingga sekarang, masya-Allah. Jadi saya cuma nak cakap perjalanan kita ni, ya Allah, kita tak tahulah, banyak ujian, cuma kalau kita bersangka baik dengan Allah tu pasti Allah akan tolong kita, walaupun dalam keadaan susah macam mana pun pasti Allah tolong. Dalam lockdown ni pula, sebab tu saya nak share you, so, pada saya lockdown ni betul-betul memberikan saya masa untuk belajar Quran, untuk jadi imam, belajar online. Saya buat Kowe, sebagai ejen Kowe. So saya dapat skill yang positif, dan juga saya join Elite X, siapa ni, Azizan punya kelas, Datuk Wira Azizan. Kita nak dapat ilmu online, sebab masa ni lah kita nak belajar, kan? Kalau kita duduk di rumah saja tanpa buat apa-apa, lagi membosankan, kan? Jadi kita carilah apa-apa yang boleh kita buat, kan? Jadi pagi ni pertama saya nak ucapkan saya nak doakan you all. Sebelum tu saya doakan you all semua sihat-sihat, murah rezeki. Kalau siapa yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakit, Siapa yang kehilangan rezeki, moga Allah tambah rezeki, Yang penting kita yakin, sebab ujian Allah ni pasti ada rahmat sebaliknya. Pasti ada rahmat. Sangka baiklah dengan Allah, seteruk mana pun kita rasa, tapi at the end, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Itu yakin pada itu, kan? Itu nak cerita pengalaman saya, tunggang jatuh terbalik apa sebagainya, Sekarang alhamdulillah. Yang penting apa yang kita dapat sekarang. Kita dapat bernapas, dapat tengok anak, kan? Masih boleh makan, kan? Berbanding dengan orang yang lain yang duduk kat hospital, yang mungkin yang meninggal. Banyak orang meninggal masa Covid ni, kan? So syukurlah apa yang ada pada kita. Saya bangun pagi, saya baca Quran, saya baca taklim, jadi eloklah di masa Covid, masa lockdown ni kita buat hal-hal yang begitulah. Kerana ini sebenarnya mendatangkan perserahan diri kepada Allah, lebih menyerahkan diri kepada Allah, kan? Kita tahu Covid ni memang datangnya daripada Allah, You bayangkanlah, Amerika ke China ke apa, tak boleh nak buat apa-apa, hanya virusnya sekecil itu, betul? Jadi ini kebesaran Allah. Jadi insya-Allah akan datang lepas ini lebih baik. Jadi ada keyakinan begitu dalam hati kita. You juga, baik. Jadi itulah saya buat perniagaan. Saya nak cerita zaman saya dulu macam-macam saya buat, Saya buat Adobe ni bukan kerja saya, hampir 22 tahun kerja Adobe, tak senang, struggle, tapi alhamdulillah boleh bertahan 22 tahun, Jadi itulah, dan perniagaan ni kita kena tabah lah, Dan of course kita selalu berdoa lah, Okey, baik. Jadi satu lagi kita nak support macam saya ada isteri yang sangat support saya sepanjang karier saya, sepanjang hidup saya. Adalah orang yang betul-betul support saya, Okey, baik. Apa saya nak cerita lagi, Itulah
bila kita dalam COVID ni, dalam lockdown ni, macam-macam kita fikir. Sama ada kita nak down atau kita nak positif, you know. So pada saya, why not kita just take it as a positive, you know. You belajar online. Macam saya buat kowe, you know, just daripada you duduk saja, saya mengulang kaji Quran, online Quran, you know, saya boleh improve saya punya tajwid, ya. Kowe pula, you know, because saya tak boleh. Saya juga ada perniagaan lain sebenarnya. Saya ada Dobi 20 tahun, dan saya juga ada chalet di Janda Baik. Sekarang semua tak boleh buka. Jadi anak-anak saya terpaksalah mencari alternatif sementara untuk mengisi masa lapang saya, kan. Jadi kita untung, ya, orang Islam ni. Sebab apa? Kita macam katalah, kita ada Allah, kan. Jadi kalau macam mana kita depress pun, somehow kita akan berserah diri pada Allah. Jadi sebaiknya jam subuh ni kita bangun solat, kita tahajud, ya, tengok anak masih tidur, tengok isteri sihat, kan. Jadi itu kita ambil itu sebagai positif, right? Okay. Walaupun saya sebenarnya perniagaan saya pun Dobi ni yalah, because lockdown, jadi agak terjejas juga. Tapi saya cuba, macam saya kata, saya buat online, saya belajar online. Bila belajar online, rupanya bagus, banyak dia circle positif. Dan saya juga ambil kursus daripada Datuk Wira Azizan. Yang ni bagus, Azizan, dia sangat-sangat kita boleh tahu, sebab tu kita nak berguru, biarlah berguru dengan mentor yang betul, proven mentor, Jadi bukan saja kita mendapat semangat, tapi kita boleh belajar benda baru lah, buat online, kan. Begitu. Baik, now pertama saya nak share dengan you lah, supaya saya percaya ramai yang stres dalam lockdown ni, kan. Tapi you gunakan kesempatan ni untuk lebih rapat dengan family you, kan. Buat aktiviti dalam rumah, kan. Macam solat sama-sama, you know, baca taklim macam saya kata tadi, baca taklim, apa lagi yang boleh kita buat ni. Exercise, jangan lupa exercise, okey. Okey. Baik, apa lagi yang saya nak pengalaman saya. Apa lagi saya nak cerita pasal pengalaman saya? Macam saya katalah, saya ada buat laundry, saya buat saya buat chalet di Janda Baik. Silalah datang ke Janda Baik. Saya berkongsi dengan adik-beradik, tapi sebabkan lockdown ni, maka saya tak dapat ke sana, kan. Saya tak tahu bila boleh buka. Tapi kalau you boleh datang, silakan. Saya ada chalet di tebing chalet dengan aur tebing, ya. So you most welcome. InsyaAllah saya sukalah kalau you boleh datang ke sana. It's just about 45 minute drive from KL, right? Alright. Apa lagi saya nak cakap, Baik, apa lagi nak cakap? Tak ada idea lah pagi ni, kan. Just nak santai-santai dengan you all saja, kan. Nak cerita, kan. Saya beruntung lah, beruntung ada mempunyai isteri yang sangat supportive, ya. Anak-anak, inilah bila kita ada family yang supportive ni, itu memberikan kita semangat, untuk terus kita punya purpose tu, untuk terus meneruskan kehidupan, you know. Kita tahu what is our big why. Big why saya nak bagi untuk anak-anak lah, untuk isteri, kan.
That's my big why lah. Alright. Kalau tak ada purpose tu, susah juga kita nak sustain dalam keadaan yang stres ni. Ada orang bunuh diri banyak yang meninggal. Kalau orang yang saya baca berita orang kafir, you know, cause dia tak ada, what do you call it, dia tak ada pegangan, so dia tak ada, so ada yang bunuh diri sebagainya kan. Jadi kita yang Islam ni kita ada Allah. Macam mana kita down pun kita serah kepada Allah. Baik. Apa lagi saya nak cakap? So how about you? Maybe you boleh share dengan saya kat sini, you pergi komen kat sini kan. Okay, saya nak cerita pasal maybe sedikit lah pasal Kowe. Kowe ni saya suka. Kenapa saya suka Kowe? Saya banyak cuba juga produk-produk lain, tapi Kowe ni saya nampak produk dia tu sangat membantu, memberi manfaat kepada ramai orang. Contohnya macam air purifier, apa lagi, air filter, very good. Sebab kita tahu keadaan udara sekarang kan, dengan panas, udara kotor ya. So penapis udara ni banyak menolong. Kalau kita letak di rumah, dia banyak menolong membersihkan udara. Dan kalau kita ada asma contohnya, kita ada resdung ya, ada banyak. Alhamdulillah isteri saya contohnya, kalau dulu dia ada resdung ya, tapi dengan saya pasang apa nama tu, Kowe punya penapis udara, alhamdulillah, dia semakin sihat ya. Saya pun sendiri kadang-kadang saya semput, tapi dengan adanya penapis udara tadi, air purifier, saya semakin sihat ya. Baik. Jadi itu. Dan sometimes saya ambillah kesempatan untuk belajar online. Saya satu online saya suka, dia orang punya attitude, dia orang punya, dia are very positive, you know. Satu orang Malaysia saya suka ya. Dia berdoa pagi-pagi, setiap pagi berdoa, kemudian zooming, you know, sharing macam mana nak jadi positif, macam mana nak dapat sihir. It's very good. Dan saya juga ambil kelas, macam saya kata, kelas Dr. Azizan, which is very good ya. Dr. Azizan ni dia mengajar kita. Sebab tu saya kata, kalau you nak belajar online, you carilah mentor yang proven mentor ya. InsyaAllah kalau kita jumpa proven mentor tu, kalau kadang-kadang kita join dia orang untuk apa saja, untuk maintain kita punya energy. Sebab apa, kalau dalam lockdown ni, kalau kita tak ada benda-benda yang boleh mengupkan kita punya mood ya, so kita boleh, mungkin kita bergaduh dengan isteri, so many things, right? So okay, so alhamdulillah saya bersyukur. InsyaAllah kita doakan semoga lockdown ni cepat-cepat tamat, so saya boleh meneruskan perniagaan saya Dobi, saya boleh meneruskan chalet saya di Janda Baik, which is I really miss a lot. You are most welcome. Macam saya kata, chalet kami di tebing, di Aur, dan kita ada buat camping ya, camping yang lengkap dalam tu, menarik. Kalau you pergi page saya memang ada promotekan tentang camping tu, di mana you tak payah nak berkemah. You just bawa je anak bini, pergi masuk dalam kemah, kita sediakan tilam yang selesa, kita sediakan air cooler dalam tu selesa kan. Dan kalau you tak suka kemah, kita pun ada chalet yang berdekatan kan. Di Janda Baik, sungai dia sejuk cuaca yang nyaman, di Janda Baik. InsyaAllah saya mengharapkan sangatlah COVID ni secepat mungkin ya. So kita boleh boleh datang ke chalet saya. Baik. Now apa lagi saya nak cakap ni? Hai, itu wife saya yang selalu support saya sentiasa support saya daripada dulu sampai sekarang. Masya Allah, ini pentingnya ya. Ini keramat saya lah ya. Kalau dulu kita
keramat kita. Apa tu keramat? Cerita pasal keramat ya. Keramat ni siapa? Keramat sama ada kita mak bapak. Siapa yang ada mak bapak, itulah keramat dia. You jaga keramat. Bila you jaga keramat, insya-Allah hidup you berkat. Mudah je. Saya dan mak bapak dah meninggal. Jadi yang ada isteri saya. Jagalah isteri kita. Begitu. Dapatkan keberkatan tu. Kadang-kadang Allah buka jalan yang tidak disangka-sangka. Kerana keberkatan tu ya. Okey. Satu lagi kita bersangka baik dengan Allah lah. Apa ujian pun bersangka baik dengan Allah ya. Sebab fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tiap-tiap kesusahan pasti ada kesenangan ya. Di masa lockdown ini pun, you pun macam-macam you boleh buat. You boleh baca Quran, you improve you punya tajwid, banyak kelas-kelas. Jangan rugi, you ambil kesempatan tu Dan adik-beradik jaga, adik-beradik jaga ya. Ini isteri saya. Dan adik-beradik jaga silaturahim betul. Kami kan selalu zooming bila especially hari-hari Sabtu, saya daripada kumpul baca Quran, perbetulkan bacaan begitu okey, baik. Jadi itulah saya nak cuba nak kongsikan you masa lockdown. Janganlah fikirkan sangat lockdown ni kan. Actually it's good for us, you know. Good for us. Mengajar kita baru kita sedar siapa kita, hamba yang lemah. Itu saja. Dulu kita tak sedar, sombong dia ada atas muka bumi ni kan. Kita tak sedar. Bila Allah tarik sikit ni kemat dia, kita baru sedar tak boleh nak buat apa. Amerika yang besar tu pun tak boleh nak buat apa. See? So serahkan diri kita pada Allah. Right? Itu dia. Jadi kita bina balik kekuatan kita. Nanti insya-Allah bila dibuka balik lockdown ni kita berjalanlah di muka bumi Allah ini dengan orang kata merendah diri. Kita tahu Allah tu Maha besar. Dia hantar virus yang begitu kecil saja, tak mampu kita nak buat apa-apa Datang lagi ubat yang canggih, dia manipulate pula, tukar pula kepada virus yang lebih agresif. Masya-Allah. Kan? Dia bukan macam kanser apa, dia just simple virus yang attack you punya lungs. That's it. Kan bukanlah kata macam kanser ke yang kita takut. Dengar kanser takut kan. Tapi simple. Sedut, masuk, dia tak bagi kita bernafas saja. Itu je. Tapi ramai orang mati kerana itu. Nampak tak? Dan tak ada ubat. Sekarang ni walaupun kita ada vaksin, yes, tapi still vaksin tu tak menjamin 100%. Alright. So ini semua apa? Ini daripada nak tunjukkan lah belum lagi datang esok dukhan, belum lagi banyak lagi lah yang akan datang ni, ujian-ujian yang Allah datangkan Jadi untuk sebenarnya dia nak suruh kita prepare yang kita jadi lebih kuat itu Allah ni dia ada rahmat dia. Dia nak suruh kita sayang hamba-hamba ni. Dia nak suruh kita prepare. Esok macam mana tiba-tiba katakan dia datangkan dengan kiamat tiba-tiba. Kalau kita tak prepare, macam mana? Sedangkan yang kecil ni pun kita tak boleh nak handle kan. Baik. Baik. Jadi saya nak share dengan you all lagi pertama tu, kita mesti adalah positif ni very penting, very important because ni connection kita dengan Allah. Bila kita berpositif, kita positif, sebenarnya kita doa kita kepada Allah apa yang kita cakap, apa perlakuan kita akan sampai kepada Allah. Allah mengikut sangkaan hamba-hambanya. Right? So kena positif lah. Kalau you negatif, you bersangka buruk dengan Allah lah. Begitu Baik. Apa lagi saya nak share dengan you? Apa lagi Okey, saya nak cerita pasal tadi saya dah cerita
ada sesiapa yang nak komen ke, maybe nak nak share kat sini kan. Sebenarnya saya nampak apa nama live ni, cara kita nak bersilaturahim, betul tak, kan? Jadi kalau boleh you share lah apa-apa yang maybe you love ke, komen ke kan, right. Okay, jadi macam tu lah. Pertama, solat tahajud jangan kita tinggalkan, ya. Ini macam mana susah pun cuba. Tahajud ni sebenarnya kalau mula-mula tu susah, tapi kalau kita dah biasa dengan tahajud ni, ya, kita betul-betul berserah kepada Allah, ya. Tahajud, ya, bangun tahajud, sembahyang subuh sebagainya, ya. Banyaklah. Kalau dulu kita memang kat dunia ni kita sombong lah, kita lupa, sibuk kerja. You bayangkan orang yang kerja tu pagi kerja, tiba-tiba dalam perjalanan contohnya dia mati. Tak sempat apa kan. Tapi Allah bagi kita kesedaran ni sebenarnya. Di lockdown dia suruh kita rehat sekejap, relax dulu, supaya kita dapat berfikir kan. Aku tak ada kuasa lah kan. Tapi bila dah buka esok, janganlah pula kita jadi nak balas dendam contohnya, nak panggil apa, nak melepaskan geram tu, jangan, lepas, kalau boleh kita sedar ujian Allah ni memang ada rahmat sebaliknya, bersangka baik dengan Allah, insya-Allah. Apa dia? Okey, itu saja untuk pagi ni, insya-Allah. Minta share dengan kawan, atau jelas suara saya pagi ni. Okey, insya-Allah saya akan udara lagi setiap pagi dalam waktu yang sama. Maybe petang ni lagi, tengah hari atau petang ni, sebab tak ada kerja nak buat kan. Di kedai ni, di kedai saya di belakang ni, ni rumah saya, kedai, bawah kedai 2B, atas rumah saya lah. Saya tak boleh balik di rumah saya yang satu lagi, so saya kena stay kat sini lah. So apa, saya ambil peluang lah bercakap live macam ni kan. Baik. Apa lagi? Mungkin kita, you boleh bagi komen sikit, bagi apa-apa yang boleh kita sharing each other kan. You all punya pengalaman macam mana dalam lockdown ni kan. Saya pun nak tahu juga kan, apa you all buat kan. Sekarang jogging tak boleh, apa tak boleh kan. Baik, insya-Allah. Baik, macam saya kata, stay positif, ya. Kita jaga kita, Allah jaga kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.